Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali penerangan kita pada kata muhasyi wa quddimal awwalu li'annahu kad-dalili litsani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Muhasyi rahimahullah, wa quddimal awwalu li'annahu kad-dalili litsani. Dan didahulukan yang pertama. Mana? Didahulukan al-wasful awwalu, sifat yang pertama, iaitu sifat wajibul wujud itu. Kenapa? Kerana sifat itu kadalili litsani, seumpama dalil yang menunjuk kepada hak kedua. Wajib wujud itu seakan dia menunjuk kepada sifat kedua pula. Dia menunjuk kepada sifat kedua. Wa muqtada tawjihil madhkur, dan muqtada. Muqtada ni faham secara tidak langsung lah. Kalau tadi disebut dengung daripada taujih itu. Faham secara tidak langsung daripada taujih mazkur. Mana taujih mazkur ni merujuk kepada taqdim. Taujih taqdimil awal li'annahu kad-dalil tsani. Ini taujih ni. Taujih kenapa didahulukan sifat wajibil wujud daripada sifat istihqaq itu. Wa muqtada taujihil madhkur, dan faham daripada taujih yang tersebut, annal wasfa tsani, bahawa sifat yang kedua itu muakkidun lil awal, dia mentakkidkan pada sifat yang pertama saja. Istihqaq itu sekadar takkidkan sahaja kepada sifat wajibil wujud. Kalau kita kata didahulukan kerana yang pertama itu dalil kepada yang kedua. Sekadar takkid, muakkidun je lah. Wal aula. Sebab itu yang aulanya an yakuna muassisan, bahawa sifat yang kedua tu muassis. Jadi takkid dengan taksis. Ini juga dalam uslub al-bayan, balaghah. Taksis itu ayatiya bi jumlatin yati bi ma'nan jadid. Datang dengan jumlah yang datang dengan makna yang baru. Jumlah itu datang ataupun suatu lafaz itu datang dengan makna yang tersendiri. Itu panggil taksis. Taksis ada makna sendiri. Tak. Kalau takkid, makna benda yang sama didatangkan dua kali sebagai mentakkidkan saja. Jadi wa aulanya, kata muhasyi kita, ayyakuna muassisan, bahawa yang kedua itu sebagai taksis muassis. Dia makna bukan sebagai mentakkidkan saja, dia muassis, dia sendiri itu ada sebab ataupun makna yang mustaqil. Bi an yuqala, dengan bahawa dikata. Jadi taujih ni lagi aula, dia kata bi an yuqala khussal awwalu bidzikri likaunihi akmalas sifati. Dikhususkan yang pertama, yakni sifat wajibul wujud, dengan sebut kerana dia itu akmalas sifati, dia itulah sesempurna sifat. Wa ashharuha, dan yang paling masyhur, itulah paling masyhurnya. Ikhtisasan, kerana dia itu khusus, bihi, khusus dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia khusus pada hak Tuhan. Sifat wajibul wujud tu khusus pada hak Tuhan. Okey. Wa khussa, dan yang kedua pula, apa makna yang kedua? Bukan sekadar takkid. Ada makna yang khusus pula. Wa khussa athani li bayani sababil hasri al-mustafadi min lami alhamdulillah. Dan dikhususkan yang kedua, mana? Sifat al-istihqaq, untuk menerangkan sebab hasar, sebab tertentu
Hasrun makna tertentu. Hanya. Sebab kepada tertentu dan khusus yang dapat difaham daripada lam pada alhamdulillah. Alhamdulillah kan, lam pada lillah ni. Sekalian puji itu tertentu, khusus. Jadi datang sifat yang kedua istihqaq itu untuk menerangkan sebab hasar yang dapat difaham daripada lam alhamdulillah. Kenapa? Li'annaha lilistighraqi, kerana dia alif lam alif lam itu lilistighraq ataupun lil jins, yang merangkumi, yang menyeluruhi istighraq, ataupun alif lam al jins menunjukkan segala jenis puji. Al mukhtas yang khusus bihi ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fal makna, maka jadilah makna. Apa jadi makna dia? Wa innama, itu hasar tu lah. Hasar. Alhamdulillah. Wa innama kanat, hanya senya, kanat jami'ul afradi mukhtassatan billahi au jinsuha mukhtassan bihi ta'ala. Dua takwil lah, sama ada jami' merujuk kepada alif lam pada alhamdu lil istighraq, ataupun jinsuha merujuk kepada alhamdulillah, alif lam pada alhamdu tu alif lam al jinsiyah. Maka makna tu jadi mana? Fal makna wa innama kan, itu hasar tu, itu hasar tu. Wa innama kanat jami'ul afradi mukhtassatan billahi, hanya senya sesungguhnya sekalian afrad puji itu tertentu dengan Allah. Ataupun wa innama kana jinsuha mukhtassan bihi, hanya senya jenis puji itu tertentu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu mustahiqqun li jami'il mahamidi, kerana Allah Ta'ala lah yang berhak bagi segala puji-puji. Okey, apa dah situ? Wa quddimal awwalu, dan didahulukan yang pertama, yakni sifat wajibul wujud, ala tsani, atas yang kedua, lima marralah, kerana barang yang telah dahulu. Kerana apa? Kerana hak tu menunjukkan kepada yang kedua ke apa, ikutlah. Au yuqal, ataupun dikatakan juga, au yuqalu khussal awwalu, dikhususkan yang pertama, dikhususkan sebut wajibul wujud. Kenapa? Li zuhurihi fi tadammuni sairis sifatis salub, kerana zahirnya sifat wajibul wujud itu pada mengandungkannya sekalian sifat-sifat salbiyah. Sekalian sifat-sifat salbiyah. Sekalian makna-makna tanzih, sifat salbiyah. Okey. Kenapa? Apa wajah tadammu? Ini illah kepada tadammu. Lianna wajibil wujudi, kerana yang wajibil wujud huwa alladhi la yaqbalu wujuduhu alintifa'a, iaitulah yang tidak menerima oleh wajib adanya itu akan ketiadaan. Bila kita kata wajibul wujud, apa maksud? Iaitu yang tidak menerima wujudnya akan intifa'. Wujudnya tak boleh terima, tak ada. Azalan, sejak azali lagi. Tidakkah itu azalan wa abadan, sejak azali dan selama-lama. Sejak azali, masa azalan ni, masa yang telah lalu. Abadan dan selama-lama. Maka fala yasbiquhu adamun, tidak mendahuluinya oleh tiada, wala yalhaquhu adamun, dan tidak mendatangi olehnya akannya oleh tiada. Tidak mendahului akannya oleh tiada, wala yasbiquhu adamun, tidak mendahului akannya oleh tiada, wala yalhaquhu adamun, dan tidak mendatangi akannya oleh tiada. Bahasa pondok sikitlah. Minta maaf. Pondok. Bahasa mudahnya, kerana dia itu tidak didahului oleh tiada dan tidak didatangi oleh tiada.
Boleh. Habis. Fayalzamu, maka lazimlah an yakuna qadima. Bila begitu faham pada makna la yasbiquhu adam, maka lazim itu qadim. Baqiyan, lagi pula baqi, faham daripada la yalhaquhu adamun. Maka dia tu bersifat qadim lagi baqa. Qadim sifat salbiyah, baqa sifat salbiyah. Wa hakadha ila akhir sifatis salub, dan demikianlah sehingga akhir sifat salbiyah hak lain. Panjang lagi lah. Cuba rekalah macam mana. Lazim daripada itu juga dia itu sifat salbiyah lain. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Dia itu menyalahi akan sekalian baru. Lazim pula dia itu berdiri dengan sendiri. Lazim pula dia itu esa. Jadi sehingga akhir sifat saluk hak lain. Okey. Maka itu dia kata wajibil wujud itu dia itu mengandungi segala sifat-sifat salbiyah. Okey. Wathani pula. Wathani. Wa khussa thani. Wathani ni atas sinilah. Wathani ay wa khussa thani, dan dikhususkan sebut sifat istihqaq tu li zuhurihi fi tadammuni sairi sifati thubutiyah, kerana zahirnya pada menghimpunkan, mengandungkan akan segala sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat subutiyah hak lain. Sifat-sifat subutiyah ni umum lah, umum masuk dalam ni. Nak menyatakan apa ni? Nak menyata lawan bagi salbiyah. Bukan kata subutiyah ini sifat apa nama ni? Sifat wujud dan juga maknawiyah saja, bukan. Termasuk ma'ani sini. Apa? Makni masuk jugalah. Makni masuk juga. Sebab apa, tengok lepas ni dia akan sebut. Jadi segala sifat hak kita nak sabit. Gitu. Kerana mengandungi pada makna istihqaq itu terkandung sekalian sifat-sifat subutiyah. Sifat-sifat hak kita nak sabit. Tadi sifat-sifat salbiyah hak memberi makna salbi. Tidak. Okey. Bila begitu, kenapa didahulukan wajibul wujud di atas istihqaq? Wa quddimal awwalu alaihi, dan didahulukan al-wasful awwalu, yakni wajibul wujud, alaihi ala al-wasfi tsani, yakni istihqaq itu min babi taqdimi takhliyati ala tahliyati. Itu termasuk daripada bab mendahulukan takhliyah daripada tahliyah. Takhliyah mengosongkan daripada segala yang tidak layak. Tahliyah mengisikan dengan benda-benda yang elok. Ni kalau ikutnya ini kaedah tasawuf, maklum. Syekh kita, Syekh Syarqawi ni ahli sufi. Orang tasawuf. Jadi kalam dia itu mamzujun bimustalahati sufiyah. Di kalamnya itu disulam dengan mustalah-mustalah ahli sufi. Tengok dia boleh kait pula. Ini bab takhliyah dulu sebelum tahliyah. Kita nak isi, kena kosong dulu. Kena kosongkan, sucikan dulu, baru boleh diisi dengan benda-benda elok. Boleh dah tu. Wa ma taqaddama, dan apa yang telah terdahulu, fil jawabi, pada jawapan itu, aula, benda yang sebut dahulu ni lah, lebih aula min qawli ba'dihim, daripada perkataan sebahagian mereka. Apa perkataan sebahagian mereka? Innahu lamma qamal burhanu ala anna wajibal wujudi lam yujad minhu illa hadzal fardu sahha kaunullahi ala man alaihi. Maka jawapan itu yang telah lalu kita sebut itu lebih aula daripada perkataan sebahagian ulama bahawa sesungguhnya lamma qamal burhan, tatkala telah berdirinya, telah tertegaknya bukti, ala anna wajibal wujud, bahawa yang bersifat dengan wajib wujud itu, lam yujad minhu illa hadzal fard, tidak ada kecuali ini yang satu, iaitu zat yang wajibul wujud Allah tu saja. Maka sahlah jadi kaunullah tu, yakni lafaz Allah itu menjadi alam kepada Allah.
Itu sebahagian yang mentaujihkan kenapa apa nama ni lafaz Allah itu apa berkaitannya dengan wajibil wujud. Ismun yadullu ala wajibil wujud, ismun dzatil wajibil wujud. Ada yang mentaujihkan begitu. Itu jadi hak ni kata dak aula, dak apa comel lah. Taujih sebegini tidak sesuai, tidak aula. Dak aula. Apa wajah tidak aula? Tidak sebutlah sini. Tapi kalau orang nampak, orang yang pandangan halus nampak, dia akan nampak kat mana wajah tidak aula tu. Wajah tidak aula tu kat mana? Iaitu apa dia? Antara berlaku ilah dan ma'lul situ. Situ lah. Tapi semua kita tak terang ni sebab di luar pada bacaan kita. Kita nak huruf pada kitab. Okey. Wa afada at-tauhid. Dah habis yang intaha, dah habis. Kalam tu tak habis lagi. Qaul ba'duhum. Wa afada, dan memberi faedah dia at-tauhid, akan tauhid fi la ilaha illallah. Bila begitu memberikan dia faedah pada tauhid la ilaha illallah. Intaha qaulu ba'dihim. Jadi hak belakang ni ada masalah ni, hak belakang ni apa yang menyebabkan bersifatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah. Habis. Kenapa dia tersebut dah? Dia sebut dah. Itu salah satu. Syekh kita taujih kot lain pula. Elah kenapa hak apa nama ni? Hak dulu tu aula. Li'anna muqtadahu, kerana faham daripada kalam tersebut anna lafzul jalalati, bahawa lafzul jalalah Allah itu muqtadahu anna lafzul jalalati madluluhu kulliyun. Madlu kepada lafaz jalalah itu kulli. Faham daripada kataan sebahagian mereka ini, madlu lafzul jalalah itu jadi kulli lah pula. In hasara, kulli yang tertentu fi juz'iyyin. Dia asal kulli, tapi hakikat fil kharijnya kena kepada juz'i. Tengok kalam dia. Lam yujad annal wajibal wujud. Annal wajibal wujud lam yujad minhu illa hadzal far. Maka faham kat situ bahawa lafzul jalalah tu madlunya kulli, yang tertentu pada fil kharij itu pada juz'i. Maka fala yasihu an yakuna alaman, ketika itu tak sah jadi alam pula. Wala yufidu tauhida, dan tidak berfaedah tauhid fi la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahu, kerana jadi yasirul makna, jadilah makna la ilaha illa hadzal amrul kulliyu. Jadi kembali gitu pula lah. Tidak ada kecuali ini Tuhan, kecuali ini perkara kulli. Betul lah perkara kulli, tapi al-munhasiru fi juz'i. Perkara kulli pada asalnya, tapi dia tertentu pada fil kharij, fil hakikah, pada benda juz'i, iaitu zat Tuhan satu. Bila begitu, wal iskalu al-mutaqaddimu bakin khabar. Maka iskal yang telah dahulu daripada mana memberi dia faedah kulli ni, tak boleh faedah tauhid ni, iskal tu tetap ada. Bakin bi'ainihi, kekal dengan dirinya sendiri. Makna bi'ainihi makna kekal ada. Kekal ada dirinya. Diri iskal tu ada. Tak boleh nak tolak juga iskal tu lah. Sebab itu dia kata wa ma taqaddama tu. Dia kata wa ma taqaddama fil jawab aula, daripada jawapan ni. Sebab jawapan ni tidak menjawabkan iskal. Iskal tersebut tetap ada. Wa'lam, hendaklah kamu tahu, orang yang mendengar, orang yang membaca, hendaklah kamu tahu. Kalau tahu, tahulah. Moga-moga Allah memberi kepada kita pengetahuan. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.